أجمعين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا لما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعل أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الأنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله. Alhamdulillah. Maafkan saya Ustaz, saya kira talian kita tak berapa baik. Saya cadangkan Ustaz keluar sebentar dan kemudian masuk balik untuk dapatkan talian yang lebih baik. Kita tunggu ya. Kami mohon maaf kerana gangguan teknikal itu. Sama-sama kita tunggu untuk Al-Fadhil Ustaz Fikri berada di talian. Pada para jemaah sekalian, terima kasih kerana bersabar menunggu. Boleh? Ya. Ya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak buka kamera? Okey, Alhamdulillah. Okey. Okay. Boleh kita buat ujian suara sebentar? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas? Jelas. Ya, silakan Ustaz. Alhamdulillah. Silakan. Alhamdulillah, pada petang ini dapat sama-sama kita dalam talian pengajian membaca surah Al-Waqi'ah. Satu surah yang sangat penting yang sepatutnya kita membacanya dengan sekerap yang mungkin pagi dan petang. Antara intisari ataupun kupasan yang dapat kita petik daripada surah Al-Waqi'ah ini, antara lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hari kiamat. Iza waqa'atil waqi'ah. Apabila berlakunya hari kiamat. Al-Waqi'ah salah satu daripada nama-nama hari kiamat. Yang mana hitungan amal. Yaumul jaza, hari pembalasan. Yaumuddin, hari penyelesaian mengenai agama. Yaumul zalzalah, hari gegaran.
dan banyak lagi lah. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran Karim, termasuklah Al-Waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah, apabila berlakunya hari kiamat. Laisa liwaq'atiha kazibah, tak ada seorang pun yang boleh mendustakan tentang kedatangannya hari kiamat ini. Maknanya manusia semua kena akui bahawasanya hari kemusnahan alam ni seluruhnya akan berlaku. Yang mana kita melihat semua ni tidak kekal. Manusia sendiri Allah Ta'ala jadikan silih berganti. Dahulunya nenek moyang kita telah meninggal. Hingga sampai zaman kita sekarang ini. Dan zaman kita ini pun akan berlalu juga. Kan suatu masa nanti kita akan meninggalkan alam ini. Kemudian dunia ini akan diwarisi oleh anak-anak cucu kita. Begitulah sampai ke hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan begitu juga pokok-pokok tidak kekal. Haiwan dulunya dikhabarkan bahawa dinosaur pernah hidup di atas muka bumi, tapi telah mengalami kepupusan. Begitulah juga alam ini, langit bumi akan runtuh, akan hancur, berlakunya kemusnahan. Maka tidak ada suatu pun yang boleh didustakan tentang berlakunya kiamat. Dan orang barat ataupun golongan yang pada asalnya mereka tidak mempercayai pada hari kebangkitan, nampaknya mereka telah mula mempercayai akan berlakunya fi'ain. Akhirnya alam ini dengan ribut taufan, dengan banjir besar, dengan gempa bumi, dan berbagai-bagai lagi malapetaka yang akan berlaku. Ini menunjukkan bahawa kepercayaan kepada hari kiamat ini tak dapat dielakkan. Semua pihak mesti mengakui bahawa datangnya hari kemusnahan alam ini. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, iza rujjatil ardu rajja, bila bumi ini digoncang dengan segoncang-goncangnya, wabusatil jibalu basa, dan gunung ganang akan digoncang dan hancur seluruhnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabsus. Yang mana pada hari kiamat itu manusia akan bertempiaran lagi dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Nyatakan oleh Allah Ta'ala, ibu yang mengandung akan tergugur kandungan, ibu yang menyusukan anak akan terpelanting, akan tercampur anak. Dan manusia seperti rama-rama ataupun kelkatu terbang malam tanpa hala tuju, atau pekik telolong meraung-raung ke sana kemari. Wa taranna sukara wa ma hum bisukara. Dalam keadaan sebegitu, manusia kelihatan seperti mabuk, tapi sebenarnya mereka bukan mabuk. Walakin azaballahi syadid, akan tetapi azab Allah Ta'ala itu sangat dahsyat, sangat berat. Berbayangkan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Langit itu akan dipanaskan sehingga akan merah menyala. Fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Fa bi ayyi ala Suratul Rahman. Apabila langit itu telah dipanaskan lalu ia menjadi merah menyala seperti bunga ros, merah menyala, dan ia pecah meletup-letup dan berguguran, berkepingan, berguguran di atas muka bumi dan berterbangan di angkasa raya. Letupan langit yang begitu kuat sehingga menggegarkan seluruh alam semesta ini. Kehancurannya, gegarannya hingga sampai ke arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dahsyatnya berlakunya kiamat. Idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi ini digoncang dengan segoncang-goncang. Kita lihat sekarang ini, para pendengar sekalian,
apabila berlakunya gempa bumi, umpama negara yang sering dilanda gempa bumi di Indonesia, Aceh misalnya, di Filipina, di Jepun dan sebagainya. Pak An beli berapa ringgit dapat free game Pak An. Manusia tak dapat nak lari lagi dah. Dapat kat sini. Bangunan tergoyang, bumi Mekah dan pecah di sana sini. Lagi. Dan Satu keping berapa sound spring? Satu item. 5%. dan kelihatan bangunan runtuh dan tumbang di sana sini. Subhanallah. Baik tuan-tuan yang saya muliakan, kalaulah gempa bumi yang sekadar 5 ukuran skala Richter ataupun paling kuat setakat ini 9.5 pada ukuran skala Richter telah memusnahkan infrastruktur dengan begitu dahsyat sekali. Tetapi ketahuilah, gempa bumi dengan berlakunya kiamat itu bukan boleh diukur dengan skala Richter lagi dah. Bukan sekadar 10 skala Richter, bukan 20 dan sebagainya. Tetapi Puan Salma tutup mic. alam ini seluruhnya. Dan yang menyebabkan alam ini akan hancur seluruhnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin mendengar yang saya kasihi sekalian. Fakanat haba'am mumbassa. Dikala itu akan hancur seluruhnya, bumi akan hancur. Seperti mana debu yang berterbangan. Di mana manusia dikala itu? Kemana manusia ingin lari? Yaqul insanu yawma idzin ainal mafar. Manusia berkata, kemana tempat kita ingin lari? Tak ada tempat lagi dah untuk kita lari, melainkan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum azwajan salasah. Dan dinyatakan lagi bahawa kamu wahai manusia akan terbagi kepada 3 golongan. Wa ashabul maimanati ma ashabul. Yang kedua, wa ashabul mash'amah, golongan kiri. Dan was-sabiqun as-sabiqun, ulaikal muqarrabun, dan golongan yang as-sabiqun al-awwalun, mereka yang masuk ke syurga tanpa hisab, mereka yang awal-awal yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka 3 golongan ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan betapa beruntungnya golongan al-maimanah, golongan yang menerima rekod amalan di sebelah tangan kanan. Dan alangkah ruginya dan menyesalnya mereka yang menerima rekod amalan ke sebelah kiri, dari sebelah tangan kirinya. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam ayat yang lain, adapun mereka yang menerima rekod amalan di sebelah tangan kanannya, dan mereka sangat gembira dan mereka akan ditempatkan ke dalam syurga. Adapun mereka yang menerima rekod amalan di sebelah kirinya, mereka akan meraung-raung dan meraung-raung kebinasaan, kecelakaan, memaki hamun diri sendiri. Hinggakan mereka menyatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah baiknya jika aku tidak diberikan rekod amalan ini. Walam adrima hisabiyah, aku tidak tahu apakah nasib yang akan menimpa aku selepas itu. Ya laitaha kanatil qadiyah, ma aghna anni maliyah. Alangkah tidak bergunanya harta benda yang aku kumpulkan selama ini. Halaka anni sultaniyah, telah musnah, hilang daripadaku segala pangkat dan kedudukan. Khudh, dan belenggu kat dia. Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Ini ialah golongan yang malang. Mereka yang menerima rekod
amalan ke sebelah kiri. Dan satu hadis Nabi SAW yang menyatakan apabila seorang itu menerima rekod dari sebelah tangan kirinya, maka dia akan menerima nasib yang sangat malang dan dia telah menyumpah ataupun memaki hamun dirinya sendiri dan mereka mencari-cari siapakah yang menyesatkan mereka. Mereka akan berhadapan dengan iblis. Iblis juga menyatakan, pada hari ini aku tak dapat tolong kamu. Aku juga mendapat kemurkaan, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berlakulah dialog ataupun pertengkaran yang dahsyat di hari kiamat nanti. Orang yang mengikut dan orang yang diikuti. Oleh itu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam perjalanan kita, perbetulkan niat kita supaya kita benar-benar mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan terpesong daripada jalan ini. Jangan sampai terpesong daripada jalan Islam. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Sesungguhnya jalan yang Nabi bawa, jalan Islam ini adalah jalan yang benar, yang lurus. Fattabi'uhu, maka hendaklah kamu ikutinya. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain daripada Islam, daripada jalan Al-Quran ini. Nanti kamu akan terpisah, akan terasing daripada jalan kebenaran ini. Allahu Akbar. Baik tuan-tuan, was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Mereka ini ialah orang-orang yang mendahului dalam iman. Yang berkorban untuk agama. Misalnya golongan as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin. Orang-orang muhajir, orang-orang Mekah yang mula-mula sekali memeluk Islam. Ramai daripada kalangan mereka ialah daripada kalangan hamba abdi. Golongan yang miskin. Hamba kepada Abu Jahal, hamba kepada Abu Lahab dan hamba kepada pemuka-pemuka Quraisy. Mereka telah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Bilal bin Rabah. Kita semua tahu bagaimana pengorbanan Bilal. Dia setelah dia memeluk Islam dan tuannya dapat tahu bahawasanya Bilal telah memeluk Islam, lalu Bilal dibaringkan di atas padang pasir yang panas terik dan diletakkan seketul batu yang besar di atas. Sehingga kan dia hanya dapat menyebut Ahad, Ahad, Ahad. Itu Allah yang Esa, Allah yang Esa. Begitu juga Khabbab bin Arat. Khabbab bin Arat. Khabbab pernah menceritakan bahawa aku merasakan akulah orang yang paling dahsyat menerima tekanan ataupun penyiksaan daripada golongan kufar. Yang mana dinyatakan aku dibaringkan di atas bara api yang merah menyala. Ditanggalkan pakaian dia. Dibaringkan di atas bara yang merah menyala. Diikat kaki dan tangannya. Dibiarkan. Di bawah belakangnya ada bara api yang merah menyala. Dan di atasnya panas terik matahari. Sehingga dia pengsan. Tidak sedarkan diri beberapa ketika. Dia menyatakan bahawa bara api di bawah belakangnya terpadam kerana terkeluarnya dan itu terpadam. Lalu Sayyidina Abu Bakar telah membeli Khabbab dan membebaskan. Dikala Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Khabbab bin Arat ini, dia diangkat dan dicungkil buang bara-bara yang melekat, arang yang telah melekat di belakangnya, maka dia tertanggal beserta dengan daging-daging hingga menampakkan tulang belakang dan tulang rusuk. Allahu Akbar.
Itulah dia di antara kalangan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Dan ramai lagi daripada kalangan mereka yang telah diseksa dan dibunuh. Ketahuilah wahai ibu sekalian, bahawa golongan yang mula-mula sekali syahid dalam Islam ialah perempuan. Sumayyah. Sumayyah telah dibunuh dan dia ditikam dengan kayu yang tajam. Dirodok dengan kayu yang tajam dan dipacak di atas, dipadang. Katakan siapa mengikut Muhammad, maka inilah balasan. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pada zahirnya kita merasakan betapa seksanya Sumayyah dibunuh dengan kejam sedemikian. Tapi sebenarnya kesakitan itu seketika sahaja. Berbanding dengan kesenangan dan kemewahan yang Allah Ta'ala sediakan yang berkekalan dalam syurga. Wahai Sumayyah, syuhada yang pertama dalam Islam, berbahagialah kamu dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Oleh itu kita semua disarankan agar bercita-cita untuk mati syahid. Mesti kita bercita-cita untuk mati kerana Islam. Bahkan ada yang menyatakan bahawa sesiapa yang tidak ada kemungkinan dia akan mati jahiliyah. Wal'iyazubillah min zalik. Kita kena ada semangat untuk membela Islam. Membela Islam. Hatta dengan harta benda kita. Hatta dengan nyawa kita sekalipun. Mesti kita menyayangi Allah dan Rasul mengatasi daripada segala-galanya. Para hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. As-sabiqun was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka itulah yang hampir dengan Allah. Fi jannatin na'im. Mereka ditempatkan dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Jannatin na'im. Syurga yang penuh dengan nikmat. Segala-galanya nikmat dalam syurga itu. Makannya nikmat, minumnya nikmat, tidurnya nikmat, bercakapnya nikmat, segala-galanya nikmat. Dan nikmat dalam syurga itu makin hari makin meningkat, makin hari makin meningkat. Allah Ta'ala yang Maha Kaya. Cuba bayangkan bagaimana suatu hari Nabi SAW nyatakan seandainya kamu mencelup satu ranting ke dalam air laut dan diangkat, maka air yang melekat pada ranting itu ibarat nikmat kamu di dunia ini. Maka air penuh lautan itu adalah nikmat yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang beriman dalam syurga nanti. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan dinyatakan lagi wasullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururim mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana nikmat-nikmat dalam syurga itu. Mereka akan duduk di atas pelamin-pelamin. Duduk di atas katil-katil yang tempatnya tinggi. Yang mana mereka saling berhadap-hadapan, bercakap-cakap, bersembang-sembang tentang kehidupan dunia. Sebenarnya, para hadirin sekalian, bila kita dalam syurga nanti, kita akan teringat suasana kita masa di dunia ini. Kita bercakap dengan kawan-kawan kita, dengan ibu kita, saudara-saudara mara kita. Kita akan teringat dan kita akan bercakap-cakap mengenai kehidupan dunia ini. Sambil gelak ketawa, sambil makan buah-buahan dan hidangan syurga. Subhanallah. Hatta jika ahli syurga ingin melihat ahli neraka, akan dibenarkan oleh Allah. Mereka ingin melihat orang yang pernah buat zalim kepadanya. Mereka minta dengan Allah Ta'ala nak melihat orang yang pernah menginjai-inya masa di dunia. Misalnya, para sahabat yang disiksa oleh orang-orang kafir itu. Mereka minta dengan Allah Ta'ala nak lihat pemuka-pemuka Quraisy yang menyiksa mereka. Allah perlihatkan betapa pemuka Quraisy yang kafir itu meraung-raung dalam api neraka Allah. Subhanallah, wala hawla wala quwata illa billahi al-'aliyyil azim.
atufu alaihim wildanum mukhalladin. Mereka akan tinggal ataupun duduk dalam syurga itu sentiasa dilayani oleh pelayan-pelayan yang kekal jelitanya, kekal cantiknya, kekal keindahannya dengan pakaian sangat indah. Subhanallah. Bayangkan bagaimana pakaian dalam syurga. Tak dapat nak dibayangkan. Sehingga dalam hadis Nabi SAW, hanger atau penyangkut baju dalam syurga itu lebih mahal daripada dunia dan seisi-isi. Sebut dalam hadis Nabi SAW, penyangkut baju ahli syurga dalam syurga itu lebih mahal daripada dunia ini. Bagaimana pula dengan baju? Bagaimana dengan perhiasan-perhiasan ahli syurga? Dah tentulah tidak ternilai harganya. Allahu Akbar. Demikianlah nikmat besar yang Allah Ta'ala sediakan untuk ahli syurga. Yakwabin wa abari qawasim min ma'in. Allah Ta'ala juga menjelaskan bagaimana minat kita. Daripada kalangan kita ini ada yang suka mengumpulkan barang-barang perhiasan, barang-barang antik, barang-barang umpama tembikar, umpama pasu-pasu, piala-piala diletakkan. Maka Allah Ta'ala nyatakan dalam syurga nanti kamu akan disediakan piala-piala, gelas-gelas, set-set pinggan mangkuk yang sangat indah, sangat cantik. Sentiasa tersusun rapi. Dan ada minuman dalam gelas-gelas piala itu. Kamu boleh minum setiap masa. Subhanallah. Bi akwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Subhanallah. Dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suratul Insan. Dan menyatakan tentang nikmat-nikmat syurga. Wa iza apabila ahli syurga itu dilihat betapa megahnya, betapa agungnya, betapa hebatnya mereka, maka mereka itu bagaikan pemimpin-pemimpin sebuah kerajaan yang sangat agung. Bermakna setiap ahli syurga mereka adalah raja. Mereka adalah pemimpin. Mereka adalah raja yang sangat mewah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada penghujungnya. Buat selama-lamanya mereka hidup dalam kemewahan dan kesenangan. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, dalam kesempatan ini, marilah sama-sama kita meningkatkan amal-amal saleh. Sama-sama kita meningkatkan kesungguhan kita dalam mencari ilmu pengetahuan. Dengan kita dapat ilmu pengetahuan, kita makin bertakwa, makin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Diharapkan dalam tazkirah kepada tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah ada kesempatan yang lain kita akan sambung lagi pengajian kita ini. Sekali itu untuk kali ini, sekali billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita menjadi ahli muqarrabin yang menerima buku catatan kita dari tangan kanan kita, ya. Jadi sama-sama kita tingkatkan keimanan, perbaiki amal soleh, sempurnakan iman, kukuhkan keikhlasan dan laksanakan amalan-amalan yang dituntut. Dan semoga kita mengambil ibrah daripada apa yang telah diperkatakan pada petang ini kepada seluruh jemaah yang tetap setia bersama kami seramai 71 orang. Tahniah, kita telah pun berada dalam majlis ilmu, dan bagi pihak Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran, kami mohon maaf di atas gangguan audio tadi, gangguan kualiti audio oleh penyampai dan juga gangguan audio oleh jemaah kita. Bagi pihak Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran, saya mohon maaf. Dan salam hormat dari kami dan saya sebagai moderator pada petang ini. Sebelum berakhir, saya mohon Al-Fadil Ustaz Fikri untuk menangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As.
Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami pada petang ini perhimpunan yang mendapat rahmat dari sisimu, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang rahmatullahi wa barakatuh.